A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah sama-sama kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama insya-Allah kita mulakan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kasihi tuan imam kita selaku tuan Bilal juga, para muazzin dan juga seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin dan juga muslimat kalau ada, insya-Allah moga-moga Allah taala akan memberikan rahmat, berkat, keampunan kepada kita semua insya-Allah. Alhamdulillah Allah Taala pilih kita pada malam ni untuk dapat bersama-sama memakmurkan Masjid Kampung Tanah Jambu pada malam ni dengan majlis ilmu, dengan satu perkara yang baik. Kebaikan ini bukanlah untuk kepada Allah Taala, tapi adalah untuk kita semua. Apa-apa yang kamu buat adalah kembalinya kepada kamu juga, iaitu pahala yang insya-Allah Allah Taala tuliskan. Insya-Allah kita akan tengok, kita akan jumpa, kita akan nampak bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mungkin kita tak jumpa, mungkin kita tak nampak hasilnya. Kita datang masjid, walaupun dalam hadis kata sembahyang solat jemaah ni dapat pahala 27 kali ganda. 27 kali ganda. Kalau di masjid. Kalau di rumah mungkin kurang sikit. Tapi yang dapat 27 ialah di masjid. Tapi kita tak nampak pahala dia. Kalau nampak semua orang akan datang. Sudah solat, buka sejadah, tolak sejadah nampak RM27. Ataupun 270. Kalau macam tu penuh masjid insya-Allah. Tapi tak nampak pahalanya akan kita nampak bila kita berjumpa dengan Allah Taala nanti. Jadi oleh kerana itulah kita beriman kepada benda yang tak nampak. Beriman kepada dosa, beriman kepada pahala, beriman kepada akaun yang tak nampak. Iaitu pahala ni hanya apabila kita dah meninggal barulah akan nampak semuanya. Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita tambahkan kebaikan sekadar yang mampu, sekadar yang kita boleh. Tinggal duduk dalam masjid pada petang ni, pada malam ni, niat iktikaf, tambah lagi pahala. Kemudian insya-Allah ikhlaskan niat, insya-Allah dengar, dapat ilmu sedikit, insya-Allah kemudian kita ceritakan kepada orang lain, dapat pahala lagi insya-Allah. Jadi malam ni kita akan sambung hadis Riyadhus Shalihin. Hadis kita pada malam ni hadis yang ke-120. Mungkin terlewat sikit tadi tu, terkejut sikit. Saya ingat pun tak ada. Tengok kursi tak ada depan ni. Ingat tak jadi. Rupa-rupanya imam kata Haji Sabirin terlambat beritahu. Dia terlupa. Sebab dia beritahu saya tadi, Zuhur tadi. Sebab itulah saya ingat jadi memang jadi pun. Tapi terlambat terkejut sikit. Jadi insya-Allah kita teruskan insya-Allah. Siapa yang tak boleh ni ada di sini. Kita ni ada Masjid Tanah Jambu, IG Instagram dia. Kita akan tengok hadis pada malam ni tentang tajuk dia ialah banyaknya cara untuk berbuat kebaikan. Kasratu turuqil khairi. Tajuk dia ialah banyak ni kita ni boleh buat kebaikan, bukan hanya sembahyang saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya amalan yang biasa kita tengok dapat pahala. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala ni Maha Pemurah. Dia buka semua, dia mudahkan kita semua. Kita nak dapat pahala, ikut cara-cara mana pun macam-macam dapat cara dapat pahala. Itu maksud tajuk
ni. Jadi tajuk ni bukan ciptaan ulama lah. Bukan ulama ni pandai reka-reka, tapi diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Hadis ni yang kita nak baca ni. Jadi para sahabat ni, mereka ni berubah, mereka ni daripada dulu kafir, mereka sahabat-sahabat ni, kemudian masuk Islam. Jadi bila masuk Islam ni, Nabi ajar mereka, ajar macam ni, macam ni, macam ni. Akhirnya mereka ni berubah menjadi orang yang tahu, orang yang faham agama. Kita pun kalau kita nak faham agama, kita tak sempatlah jumpa Nabi, tapi kita sempat jumpa hadis Nabi. Jadi malam ni kita jumpa hadis Nabi. Hadis Nabi pada malam ni ialah berkenaan, kita dah baca separuh pada minggu lepas, iaitu ada sekumpulan sahabat ni, mereka ni komplain. Bukan komplain, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mengadu? Sebab dia merasa cemburu. Cemburu kerana sahabat-sahabat ada yang Allah Ta'ala beri dia kekayaan. Dia dapat harta yang banyak, dia ada harta lebih, jadi dia boleh derma, dia boleh bersedekah. Kita letak 10 sen dalam tu, dia letak 1000. Jadi orang yang yang tak ada duit ni, tengok orang letak 1000, dia pun naik cemburu. Boleh cemburu macam tu. Kita cerita hari tu ada 2 benda boleh cemburu. Yang pertama sekali ialah cemburu kepada orang kaya yang banyak harta, kemudian dia derma banyak. Tu boleh cemburu. Bukan cemburu, bukan dengki. Cemburu artinya ialah kalau boleh kita minta doa, ya Allah berilah aku jadi macam dia. Itu tak apa, Nabi kata. Yang keduanya, Nabi kata orang yang banyak ilmu, orang yang ada ilmu, kemudian kita ni tidak ada ilmu, kita ni rasa cemburu pada dia. Ya Allah berikanlah aku juga banyak seperti dia, banyak ilmu seperti dia, boleh mengajar, boleh beritahu orang dan sebagainya. Itu boleh, Nabi kata. Bukannya dengki. Yang dengkinya tak bolehnya minta doa supaya bagi lupa habislah dia. Gitu. Jadi doa ni, doa ustaz doa ustaz depan tu bagi dia lupa sikitlah. Ataupun bagi dia miskin lah. Kalau macam tu nama dia hasad, dengki. Kalau macam tu ya'kulu, Nabi kata innama ya'kulul hasadu, Nabi kata al hasanati kama ya'kulun naru al hatab. Nabi kata kalau dengki macam tu, dia akan makan amalan baik kita. Kita dah buat baik banyak, jadi dia akan makan, dia gigit semua kebaikan-kebaikan kita. Tengok pahala ada 1000, tinggal 10 je, sebab dimakan oleh hasad tadi. Itu hasad tak boleh, tapi cemburu boleh. Yang dalam ni hadis ni, sekumpulan sahabat ni yang miskin-miskin ini, mereka cemburu. Mereka kata ya Rasulullah, kami ni tak ada duit. Orang banyak duit, bestlah dia, menariklah, hebatlah dia boleh derma macam-macam. Nabi pun beritahu. Nabi kata, iaitu apa? Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ni kita dah baca hari tu, tapi ulang sikit nak sambung hari ni. Jadi mereka ni tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bukankah Allah Ta'ala ni dah beri kepada kamu semua apa-apa yang kamu boleh bersedekah? Sedekah apa? Jadi sebab sahabat pun faham kadang-kadang macam kita juga. Setengah-setengah daripada kita mungkin kita faham, sedekah tu lah dia. Tapi tak, Nabi kata tak mesti macam tu. Orang ada duit boleh letak situ, orang tak ada duit, Nabi kata inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sebenarnya Nabi kata sedekah tasbih pun sedekah. Tu nombor 1. Makna tasbih dia bukan kata sekali lah, bukan sebut tasbih, bukan beli tasbih. Tu buah tasbih nama dia, tak bertasbih. Gitu. Nanti takut pergi Mekah beli banyak-banyak, tahu, gantung tu 50 situ, berat benda tu balik. Tapi tak tasbih pun. Bukan biji tasbih. Ada kedai nama tasbih sini tak? Kedai apa nama tasbih? Tu kedai tasbih. Yang ni bertasbih ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu maksud dia. Tu yang pertama. Kemudian Nabi kata wa kulli takbiratin sadaqah. Kemudian takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi takbir tu macam kita selepas sembahyang kita bertakbir 33 kali. Tasbih 33 kali.
Nabi kata lagi wa kulli tahmidatin sadaqah, dan kamu bertahmid. Tahmid tu maknanya ucap alhamdulillah. Dia ada nama-nama dia tu dalam bahasa Arab. Kalau tasbih subhanallah, kalau takbir Allahu akbar, kalau tahmid alhamdulillah, kalau tahlil la ilaha illallah. Itu kalau benda lagi. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan tu nanti bismillah jadi jadi apa ni, wirid pula, bukan. Tu nak sebutnya nama-nama, jadi nama dia. Kalau ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dia ada nama-nama dia. Nama ringkas dia lah kan tu. Kemudian Nabi kata wa kulli tahlilatin sadaqah, kamu bertahlil. Kita tahlil tu tak tahlil orang meninggal ke, tu tahlil. Tapi core kepala tahlil tu la ilaha illallah. Jadi kalau tahlil, buat tahlil sikit, imam pun buat tahlil, baca Fatihah, lepas tu doa. Mana tahlil? Nama tahlil juga, tapi itu bukan tahlil, tak ada la ilaha illallah tu. Kalau tahlil tu maknanya dia ada la ilaha illallah, itulah dia punya core dia. Jadi tak apa, nama je nama je. Tak apa kalau nak buat pendek-pendek pun tak ada la ilaha illallah. Kemudian seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan kamu menyuruh dengan kebaikan pun adalah sedekah. Maknanya suruh orang buat baik. Suruh buat baik ni apa-apa sajalah. Gitu. Apa-apa saja ni maksudnya apa-apa kebaikan. Benda wajib ke, benda sunat ke, benda yang apa ni afdal ke, tu semua tu masuk dalam benda baik. Kalau benda biasa, tak masuk dalam makruf. Benda biasa tu benda apa? Benda, nama dia benda apa ni, tengah-tengah. Kalau tu kita panggil dia harus, benda harus. Benda harus apa? Benda harus macam-macam lah benda harus kata mandi dia boleh jadi mandi sunat, dia boleh jadi mandi wajib. Itu macam-macam tak? Kalau mandi wajib macam mana? Yang biasa tu kita tahu lah mandi wajib sebab gini. Ada juga mandi wajib lain, iaitu mandi nazar. Mana tahu kan, ada orang bernazar nak mandi. Saya bernazar nak mandi hari ni. Kalau imam sembahyang isyak, saya nak mandi. Pelik. contoh macam tu kan. Jadi dia wajib mandi lah tu. Bila menazar ni wajib jadi bila berlaku, kalau kata saya lulus exam, saya nak sembelih kambing, nak beri makan kepada orang masjid Tanah Jambu, wajib. Bila lulus exam lah. Kalau dia tak nak sembelih, boleh dia gagalkan exam dia, supaya tak perlu sembelih, takut sangat tak ada duit. Jadi tu contoh dia. Jadi wajib. Benda asalnya sunat, beri makan kepada orang di masjid sunat, tapi jadi wajib kerana bernazar. Jadi itu mandi ada mandi sunat. Ada mandi sunat sebab apa? Iaitu kalau busuk sangat busuk badan nak bagi sembahyang jemaah. Jadi busuk sikit, bau sikit kan, sebab tak mandi kan. Biasa kadang-kadang kita ada orang tak mandi busuk duduk sebelah kita, Allah, masuk. Ini bukan makan durian, bukan makan bawang, bukan apa ni, tapi ada kadang-kadang ada orang macam tu. Kalau macam tu sunat mandi. Sebab apa? Dia akan mengganggu orang lain. Ataupun lagi, tapi kalau mandi biasa, panas hari ni, rasa nak mandi duduk rumah seorang-seorang, itu harus mandi. Macam tu tak panggil amrun bil ma'ruf. Jadi itu bukan perkara ma'ruf, itu perkara harus. Yang ketiga, yang keseterusnya, Nabi kata wa nahyun anil munkari sadaqah. Nabi kata ialah nahar anil munkar. Nahar anil munkar ni maknanya ialah dia kata kita larang daripada kemungkaran. Larang daripada kemungkaran maknanya orang buat mungkar. Mungkar ni apa? Mungkar ni ialah benda yang ijma' ulama' benda tu adalah mungkar. Benda ijma' ulama'. Ijma' ulama' maknanya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali kata haram. Tu yang wajib ditegur. Wajib dilarang. Contohnya apa? Macam-macam kok. Kalau kata yang wajib, yang ijma' ni, macam kata perempuan tak tutup aurat. Kalau tak tutup aurat ni perempuan tau. Kalau lelaki tak pernah tutup aurat. Ada juga tak tutup aurat. Tapi kalau lelaki dia lain sikit. Lelaki dalam mazhab Syafi'i contohnya kan, kalau lutut tu aurat. Jadi kalau pakai seluar, orang panggil apa? Seluar potong, seluar benda. Seluar apa tu kan? Dekat atas daripada lutut. Kalau orang panggil seluar segitiga, seluar 3 suku di bawah lutut lah okey lagi. Jadi tu bukan salah dalam mazhab Syafi'i pun. Tapi kalau atas daripada lutut, macam orang main bola tu,
Macam mana tu? Dalam mazhab Syafi'i dia kira buka aurat. Tapi ada mazhab yang kata bukan aurat tu. Ada mazhab macam mazhab Maliki. Jadi benda macam tu dia kira bukanlah wajib, tapi kalau nak tegur tak apa. Tapi janganlah sampai bergaduh. Jadi dia bukan wajib, dia panggil wajib ijma' je. Tapi kalau kata perempuan tak pakai tudung, tak, tu kira semua mazhab kata tak ada lah. Ada juga contohnya kita tengok setengah-setengah tempat orang perempuan dia tutup muka. Tutup muka. Sebab dia kata, kenapa awak tutup muka? Contohnya perempuan-perempuan di India contohnya, di Pakistan ataupun di Afghanistan contohnya. Itu orang kawasan tu dia kata dia kena tutup muka. Sebab apa? Sebab mengikut mazhab Hanafi dia, tu kena tutup. Mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i tidak kata. Gitu. Jadi makna ada khilaf benda tu. Jadi bila benda tu ada khilaf, maka dia termasuk dalam benda ni ialah tidak wajib. Tapi kalau kita nak tegur, tak apa. Tapi tak wajib tegur. Gitu. Jadi yang wajib tegur, benda tu mungkar yang memang ni orang tak sembahyang contohnya. Ataupun benda sembahyang menghadap sana. Tu tak ada mazhab kata sah tu. Kita masuk masjid dia menghadap sana pula. Tu menghadap sana. Apa? Jadi kalau kita nampak macam tu macam mana? Mana tahu kan orang tu tak pernah datang masjid. Dia tengok mana, kapek ni semua gitu kot. Macam tu kot kiblat dia kata. Tak tahulah duduk sembahyang belakang tu. Dia menghadap situ. Kita masuk. Macam mana kita nak buat? Pergi alih je. Pusing sikit. Gitu. Pegang belakang tu pusing. Sebab salah sembahyang tu. Tak ada mazhab pun kata harus. Gitu Itu apa ni? Wa nahyin anil munkari sedekah, Nabi kata. Itu pun sedekah dapat pahala tu. Kemudian, jadi kalau ikut semua-semua tu, orang miskin pun boleh buat, orang kaya pun boleh buat, orang yang ada duit pun boleh buat, tak ada duit boleh buat. Kalau ikut satu hadis yang lain, dia kata macam mana? Dia kata hadis ni pasal ni, akhirnya orang-orang yang kaya tu tahu juga, bila dengar kan. Yang tadi orang-orang miskin pergi report pada Nabi, ya Rasulullah kata, tolong ajarlah sikit pada kami ni orang kaya dah banyak duit, dia boleh sedekah, kami tak ada duit, tak boleh nak sedekah. Jadi macam mana Rasulullah pun ajar, ini sedekah, tasbih sedekah. Last sekali dalam hadis yang lain dia cerita orang kaya dengar juga cerita tadi tu. Jadi bila orang kaya dengar juga, dia buat juga, dia pun bertasbih juga, dia buat tahlil juga, dia ni. Jadi sekarang ni orang ni yang tadi ni mari komplain pula, ya Rasulullah, dia dengar tadi yang awak cakap, yang tuan apa ni sebut tadi kepada kami tu, mereka dah dengar dan mereka buat juga. Jadi Nabi SAW kata, itulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada sebahagian daripada kamu di atas sebahagian yang lain. Jadi nak buat macam mana kan? Jadi carilah, insya-Allah. Yang pentingnya ialah masing-masing tu buat dengan ikhlas, berlomba-lomba sebanyak mungkin nak buat. Sebab lomba-lomba maksudnya kita bukannya berlomba lari tak. Berlomba lari dapat nombor 1 dapat pingat emas. Nombor 2 tu mesti dapat pingat perak lah. Nombor 3 gangsa. Lepas daripada tu dapat telur ayam. Tak dapat apa-apa lah. Gitu. Itu lomba lari. Ibadat ni semua dapat. Buat sikit pun dapat. Dia tak ada sagu hati, tak ada. Last sekali pun nombor yang ke-1000 dapat juga hadiah. Hadiah dia apa? Pahala daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita dengan Allah Ta'ala ni sangat-sangat mudah nak buat kebaikan. Yang tak dapat ni siapa? Orang yang tak buat. Jadi sebab itulah kita kata kita mana orang sembahyang ni masjid, orang mari awal pun dapat lebih pahala, duduk saf depan takbir bersama imam, lepas tu dapat pula amin bersama imam. Amin bersama imam tu dapat pahala besar pula tu. Amin bersama imam tu. Jadi sebab itulah disuruh jangan baca Fatihah sehingga imam habis baca Fatihah. Untuk 2 rakaat yang awal lah. Jadi jangan yang belakang ni, rakaat ketiga tunggu juga, mana tak baca-baca imam ni. Jadi yang 2 rakaat yang awal tu tunggu imam. Dia sebut amin, kita sebut amin. Nabi kata sesiapa yang mana amin dia serentak sama dengan amin imam, maka akan diampunkan dosa dia. Mudah maknanya mudah nak dapat. Tapi imam jangan buat tu pula dia buat senyap tu, waladhdallin, dia senyap. Orang nak amin belakang, habis semua baru dia amin dah. Saja gitu imam nak main pula kan. Nak buat teknik lain, teknik lari. Tunggu awaknya imam. Tu makna jadi mudahnya dapat pahala ni. Kita ambil wuduk pun gugur kan tak?
gugur. Jadi maknanya banyak cara nak dapat kebaikan ini. Seterusnya, jadi yang dalam hadis satu lagi tu, dia kata orang kaya pun tahu juga, mereka pun buat juga. Jadi nak buat macam mana? Nabi kata, takkan aku nak cerita apa lagi? Takkan nak cerita khusus untuk kamu? Ni untuk kamu je, jangan cerita pada orang lain. Tak ada. Semua orang yang buat memang dapat pahala. Kemudian Nabi sebut satu lagi benda yang pelik sikit. Nabi kata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi kata. Ini pelik sikit. Apa dia pelik sikit? Nabi kata pada bud'i. Bud'i ni orang panggil benda anu, gitu. Anu benda, setiap orang ada anunya, gitu lah, kemaluan. Itulah kan. Jadi bud'i, dalam bahasa Arab panggil bud'i. Bud'i ni tak kira lelaki ke perempuan ke, panggil kemaluan lah tak. Pada kemaluan kamu pun Nabi kata ada sedekah. Jadi bila Nabi sebut macam tu, sahabat-sahabat ni pun pelik lah. Qalu ya Rasulullah, dia kata, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, takkanlah kita ni apa ni panggil melaksanakan syahwat, gitu. Melaksanakan syahwat maknanya benda seronok lah, kita yang seronok dapat tau, gitu. Kita suami isteri dapat bersama, seronok. Siapa yang seronok? Dua-dua lah seronok. Dua-dua seronok tu, itu pun dapat pahala. Dia terkejut lah. Nabi pun kata apa? Nabi kata, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakazalika iza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Nabi kata. Nabi tanya je. Nak tanya you all semua. Cakap orang putih pula Nabi ni. Jadi nak tanya semua ni. Kalau kata kamu buat benda tu, gunakan benda tu untuk benda haram, dosa tak? Jadi dosa lah. Dah buat benda haram, guna benda tu, guna anu tu, kata tu. Jadi Nabi kata macam tu juga. Kalau kamu gunakan dia untuk buat benda halal, maka dia akan dapat pahala. Inilah kelebihan yang ada yang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat salah dapat dosa. Bila kita tak buat salah tu dapat pahala. Gitu. Kalau kita biasanya kan, kehidupan kita hari ini, kalau kita pakai tali pinggang keledar, tak kena tahan, dia polis dah. Kalau tak pakai, polis tengok, jumpa, ditahan, disaman lah. Gitu lah. Parking merata-rata 50. Dah kalau parking tak merata-rata, bukan dapat hadiah orang. Kalau dapat hadiah sedap je kan, dia pun letak situ. Sila ambil, ini kupon untuk membeli di Huaho, RM50. Sebab anda parking dengan pada tempatnya yang bagus. Kalau tak parking merata-rata, 50 saman. Kalau macam tu sedap je kan. Anda hari ini bagus pakai tali keledar, polis tahan, bagi kupon RM50 seorang. Sedap lah, berebut kita nak pakai tali keledar tak. Sebab apa? Macam tu. Tapi undang-undang biasa ni tak adalah macam tu tak. Kalau beri penat lah, habislah duit kerajaan, semua nak beri tak. Orang ikut peraturan, dapat duit. Dia hanya orang langgar peraturan, kena saman. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak macam tu. Dengan Allah, kalau kita guna pada benda dosa, kena saman lah. Kalau kita buat tak guna, kita gunakan pada kebaikan, dapat pahala. Sebab itulah Nabi kata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan kamu pun kamu dapat sedekah. Kamu boleh sedekah situ. Jadi janganlah pula kita kenapa tak datang masjid, bersedekah di rumah bersama isteri, padan lah. Kita bersedekah 3 kali sehari sedekah. Dia kata orang sedekah sembahyang ni, kalau lah takkan tak ada kerja lain kan, mana kerja sedekah tu, banyak cara sedekahnya. Tasbih sedekah Nabi tu yang last sekali tu. Jadi apa yang Nabi nak kata sini ialah kan, mana benda-benda perkara-perkara lain pun kalaulah kita nampak macam tak elok, tapi sebenarnya sedekah juga. Contohlah kata kita pergi buang air, pergi buang air dapat pahala tak? Kalau kita rasa kalau tak buang air sakit perut, akan bahaya, rosak badan, nak mudarat, itu dapat pahala situ. Kalau tengah nak sembahyang pun, tiba-tiba rasa nak nak terkeluar kan. Tak kira terkeluar depan, keluar angin, keluar isi apa benda lah kan. Macam mana kata?
Sunat semayang bersama imam dengan apa ni takbiratul ihram yang pertama ataupun pergi tandas dulu? Jawapan dia pergi tandas dulu. Bahkan setengah ulama kata kalau tengah-tengah semayang, tengah-tengah semayang, tiba-tiba dia mari nak keluar kan. Oh, mari. Macam mana? Tahan ke tak tahan? Ulama kata kalau kita boleh tahan, tahan. Tapi kalau boleh tak boleh tahan, boleh berhenti. Tengah semayang pun boleh berhenti. Kalau ikutnya dalam mazhab Syafi'i, sahaja-sahaja berhenti tak boleh. Kan? Kalau kita dah start semayang wajib bukan semayang sunat. Kalau semayang sunat, dia dalam mazhab Syafi'i boleh berhenti. Semayang sunat. Kalau semayang wajib tak boleh berhenti. Makna tak bolehlah suka-suka hati kan. Orang jual di kedai kata, kedai runcit tau. Contohnya kedai runcit kampung-kampung tu, ada baru nak start semayang, Allahu Akbar, 1 rakaat, marilah orang budak nak beli. Biskut, nak biskut 5 sen, 10 sen, contoh kan. Boleh berhenti tak boleh berhenti? Tak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, haram. Haram berhenti, bahkan setengah ulama kata dosa besar. Kalau berhenti sengaja dalam sembahyang yang wajib, itu. Kalau sembahyang sunat boleh berhenti. Macam kita kadang-kadang kita sembahyang sunat tau, sembahyang sunat belakang tu, subuh. Dan sebab sunat subuh ni sunat dia besar, pahala dia besar. Jadi kalau kita datang tak qomat lagi, kita sembahyang sunat dulu. Sembahyang sunat subuh dulu. Kalau kita sembahyang sunat subuh, masuk dalam masjid, tak duduk, terus masuk sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh, dapat pahala sekaligus dua-dua. Tahiyatul masjid pun dapat, sunat subuh pun dapat. Jangan masuk-masuk tu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masuk-masuk tu sembahyang sunat subuh. Itu. Dapat pahala tahiyatul masjid sekaligus. Dia tahiyatul masjid ni apa-apa yang kita buat sembahyang ke, tawaf ke, kalau di Masjidil Haram, bukan tawaf sini musim belakang tu. Tawaf di Masjidil Haram pun dikira macam tahiyatul masjid juga. Jadi kalau kita masuk kemudian tiba-tiba baru angkat takbir nak baca Fatihah, qomat dah. Imam ni saja buat main kata. Dia tunggu kita kau nampak dia pun qomat. Dia qomat. Macam mana? Boleh stop, boleh stop. Mazhab Syafi'i boleh stop. Mazhab Hanafi tak boleh. Sebab itulah kita tengok setengah-setengah orang Hanafi dah Orang mazhab Hanafi kadang-kadang ada orang daripada India ke, daripada Pakistan, daripada Bangladesh, dia mazhab Hanafi. Dia tak boleh stop. Kalau stop berdosa. Sebab dia mazhab Hanafi, kalau dah start buat benda sunat, dia tak boleh stop. Itu. Mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Syafi'i yang wajib tak boleh stop. Tapi ulama kata kalau dah nak apa ni? Terkeluar angin sangat. Tahan angin tak tahu lah, tergeliat-geliat. Keluar urat semua sini. Urat biru sini. Geliat. Kalau macam tu sampai tak tahan, dia kata boleh. Nanti takut apa panggil benda ni? Terkicik-kicik benda ni. Keluar kan, mengalir ke bawah ni. Wajib dia kata berhenti. Sebab apa dia akan memberi mudarat. Dia sama juga kalau macam makanan. Dalam makanan tau. Kalau kita nak apa ni? Nak sembahyang, tiba-tiba ada makanan sampai. Makanan nak makan lah. Bukan makanan dalam pack tu. Itu tak boleh. Tu bukan lapar. Ni orang lapar. Kita tunggu-tunggu nak masak-masak, tak masak-masak ni. Tengok-tengok. Tak nak sembahyang, tengok-tengok ada. Masa tu dia kata sunat makan dulu. Kalau kita ni memang perlu kepada makanan, duk ingat ke makanan. Takut nanti masuk sembahyang teringat. Ayam tu habis nanti. Duk ingat ke ayam, ingat ke apa, ingat kambing, ingat benda kambing sikit belakang tu kan. Jadi kalau macam tu boleh makan dulu. Tapi bukan semua ada makanan ni kena makan dulu. Dia kalau lapar. Kalau tak lapar jangan berhenti. Tu cerita dia. Jadi cerita ni maknanya ialah besarnya nak buang angin ke, nak buang air ke, nak buang apa, sehingga walaupun kalau ikutnya asalnya adalah haram tapi boleh berhenti. Tapi kalau saja-saja tak boleh berhenti Kalau saja-saja tak boleh berhenti. Rasa macam tiba-tiba nak berhenti, tak boleh. Gitu seterusnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata hadis ni, fakazalika iza wada'aha fil halali kana lahu ajrun, rawahu Muslim. Hadis tadi riwayat Muslim. Insya-Allah kita masuk lagi satu hadis lagi. Ada 10 minit lagi. Betul hadis yang kelima, hadis yang ke-121. Hadis ni kita ingat cerita dia sekarang ni, hadis ni dalam bab banyaknya cara nak buat baik, cara nak dapat pahala. Hadis ni kata
Hadis yang kelima. Hadis yang kelima ni, hadis ni adalah daripada Abu Zar juga. Jadi hadis kan kita apa? Abu Zar. Hadis yang kelima ni daripada Abu Zar. Abu Zar pernah berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi pernah berkata kepada aku. Macam special dia ni. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Nabi kata jangan kamu merendah-rendahkan atau memandang hina kepada sesuatu kebaikan walaupun sedikit. Jangan kamu merendahkan, kamu rasa hina, kamu rasa remeh dengan kebaikan walaupun kebaikan tu sangat-sangat sedikit. Gitu. Contohnya apply kepada hadis ni. Tak habis lagi ni. Lepas ni ada lagi. Tapi maksudnya jangan rasa macam alah kecil je perkara ni. Macam contohnya kita apa ni? Kita ni i'tikaf kan, niat i'tikaf tadi kan. Tak apalah, malas aku nak niat i'tikaf. Lah, malas bukan payah pun. Kalau awak i'tikaf demam ke awak? Terus kena makan Panadol lepas niat i'tikaf. Tak ada apa-apa pun dah. Cuba niat sekarang. Contoh kata saja. Tak kena sebut apa-apa. Niat i'tikaf ni tak perlulah sebut nawaitu usolli tu nak sembahyang. Mudah dalam hati je i'tikaf. Masuk masjid sana, niat i'tikaf. Cukuplah. Bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa semua boleh. Sahaja dalam hati niat nak i'tikaf. Terus dapat pahala. Jadi kalaulah kata contohnya kan, ada orang kata alah tak perlulah buat ni. Saya teringat masa belajar dulu cerita pasal sunnah Nabi kan. Sunnah Nabi ni banyak tau. Sunnah Nabi contohnya apa? Pelihara janggut contohnya. Itu sunnah Nabi lah kan. Pakai putih. Ni semua pakai putih kecuali saya. Tu semua sunnah tu. Apa lagi sunnah ni? Sembahyang jemaah. Tu sunnah. Tu besar-besar tu kan. Apa lagi? Banyaklah sunnah. Sembahyang puasanya, puasa sunatnya. Jadi dari banyak-banyak sunnah ni, ada sunnah yang nampak macam kecil je. Iaitu apa? Potong kuku. Potong kuku. Potong kuku ni sunnah. Nabi kata benda ni adalah, dia kata ada 5 perkara, dia kata. Yang mana dibuat oleh sejak Nabi Ibrahim lagi. Buang ni. Nabi sebut salah satu tu apa? Potong kuku. Jadi potong kuku ni semua ulama kata sunnah. Semua ulama. Tak ada ulama kata tak sunnah. Dia sunnah. Nabi buat, Nabi suruh. Jadi kalaulah ada orang kata, contohlah saya kata, potonglah kuku tu kan sunnah Nabi. Kalau orang tu cakap, dia kata, aku tak mau potong kuku. Sunnah. Walaupun sunnah. Kalau dia cakap macam tu, dia boleh jatuh kufur. Dia boleh jatuh murtad. Sebab apa? Sebab kata-kata macam tu menolak satu benda, satu perkara, satu perbuatan yang bila dia beritahu itulah sunnah, dia kata walaupun sunnah aku tak nak buat. Bila dia kata walaupun sunnah aku tak nak buat, maka dia boleh jadi murtad. Kita tak buat lain. Kalau ada orang kuku panjang, macam ni kuku, hantu. Contohnya kata, apa hukum dia tu? Kalau dia boleh bersih, boleh masuk air, boleh apa, makruh. Ulama kata kalau ditakuti kalau ambil wuduk tak masuk, boleh jadi haram kuku panjang tu. Dia ada sukatan dia lah kan. Itu bab saya cerita pula bab kuku pula kan. Dia potong kuku lebih daripada isi. Hukum dia ada makruh, dia ada sunat, dia ada haram. Tu ada pula. Haram tu bila ada simpan najis dalam tu, ataupun bila nak ambil wuduk tak boleh masuk, air tak boleh masuk. Jadi tak terkena daging di bawah tu, mungkin jadi haram. Jadi tu bab pasal kuku nak ceritanya, walaupun nampak benda tu kecil, tapi kalau kita kata walaupun sunnah Nabi aku tak nak buat, kalau macam tu dia boleh jadi kufur. Sebab apa? Sebab potong kuku tu adalah ni. Macam tu juga kita tu janggut dan sebagainya. Janggut, awak tak nak janggut ke? Janggut tak nak sunnah tu. Sunnah pun aku tak nak. Orang boleh jadi tu. Sebab apa? Janggut ni bukan wajib. Tapi kadang-kadang potong kuku bukan wajib kan, tapi dia boleh jadi orang tu rosak akidah, disebabkan kerana tolak bila disebutkan benda tu sunnah. Jadi sebut sini Nabi SAW kata, sebab itulah ni masuk dalam ni ialah jangan kamu merasa ringan. Wallahu a'lam bissawab. Jangan kamu merasa ringan, merasa rendah walaupun benda tu adalah kecil. Itu. Tu betul. bukan. Tu salah satu, dia punya awal sikit. Tak.
Okey. Jadi betul tak? Belum lagi tak? Belum lagi. Okey. Saya ingat nak berhenti tadi. Jadi itu contoh dia lah jadi kalau orang masalah kata, contoh lagi. Zaman Nabi dulu, isteri-isteri Nabi tu dia beri apa dia? Dia kata, walau bisyakki tamratin, dia kata. La tahkiranna minal ma'ruf walau bisyakki tamrah. Kamu, dia kata, jangan merasa hina, jangan merasa rendah walaupun bersedekah dengan separuh buah kurma. Separuh buah kurma tu. Buah kurma tu belah dua, sedekah separuh. Siapa nak kan? Tapi tu pun Nabi kata jangan kamu merasa rendah, jangan merasa remeh benda tu. Macam tu orang tabur ni letak bunyi 10 sen, 5 sen tau, 5 sen paling kecil tau, ke 1 sen, 1 sen kecil sangat. Letak 5 sen, keteng bunyi. Mari sah, Allah, 5 sen pun buat derma, buat apa? Nak beli apa, orang Gaza pun tak boleh kata 5 sen. Awak jangan sibuk ni. Orang nak derma, dia ikhlas, dia dapat pahala mungkin lebih besar. Jadi jangan merasa rendah dengan amalan kecil walaupun dibuat tu. Okey, Nabi nak ceritanya dalam hadis ni Nabi bawa lah satu contoh. Nabi kata apa? Jangan kamu merasa rendah, merasa hina dengan satu amalan walaupun kecil, dengan satu perbuatan walaupun kecil, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Hadis riwayat Muslim. Iaitu Nabi kata, walaupun kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria. Taulik tu dia ceria, saya terjemah Ada orang terjemah senyum, tapi taulik tu dia bila orang tengok dia tu orang rasa gembira. Gitu. Kan ada orang kata kita tengok kan, orang kita tengok, Allah muka. Tengok rasa sakit hati terus. Tadi saya sedih dah. Terus rasa nak menangis tengok muka dia. Tu maknanya tak taulik tu. Taulik tu kita tengok rasa, tengok muka imam macam, masya-Allah. Gembira terus rasa. Tadi serabut juga tadi tak sebab orang datang minta hutang tadi tak. Contohlah. Tengok muka imam, Allah, lega terus rasa. Contohlah tu taulik. Jadi Nabi SAW kata, tu bunyinya tak betul lagi tu tau. Belum lagi tau. Macam-macam bunyi sana bunyi sana. Saya terkejut jadi. Jam so dalam tu bunyi tu. Jam tu salah tau. Jadi Nabi SAW kata sini, mana ni? Dalam satu hadis yang lain, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Nabi kata kamu senyum di hadapan muka, bila berhadapan dengan saudara kamu, maka itu adalah sedekah. Nabi sebut saudara-saudara. Dalam hadis ni boleh sebut saudara juga. Antalqa akhaka, kamu berjumpa dengan saudara kamu. Saudara kamu sini maksudnya ialah orang Islam. Gitu. Jadi kalau orang kafir macam mana? Orang kafir dia kata tengok. Kadang-kadang kena masam sikit. Contoh jadi Nabi sebut sini orang Islam. Janganlah kamu berjumpa dengan orang Islam yang lain, muka kamu dalam keadaan ni. Nabi sebut ni di hadapan bila berjumpa. Talqa akhaka, bila berjumpa. Kalau tak berjumpa jangan senyum. Tu orang panggil tak sihat. Dia duduk rumah seorang-seorang dia senyum, duduk dalam bilik aku ketawa, duduk dalam kereta dia ketawa. Kan kita tengok orang sebelah tau, dekat traffic light, tengok tu, dia ketawa. Mungkin dia cakap telefon okey lah. Tapi kalau dia suka seorang-seorang dia, pelik tengok kan. Tu jadi Nabi SAW tak ajar macam tu. Dia suruh kata bila berjumpa. Jadi insya-Allah boleh beramal dengan benda ni. Nabi nak kata ni ialah dapat pahala walaupun kita berjumpa dengan ni. Walaupun kita serabut pun tak apalah kan. Buat-buat senyum lah kan, insya-Allah, supaya dapat pahala insya-Allah tak payah sebut apa-apa, tak payah tasbih, tak payah apa. Muka senyum je tu dapat pahala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam juga kena pergi azan juga. Kena azan pula ni. Azan tadi. Merangkak imam merangkak. Nasib baik tak mengangkat makmum. Okey, Ustaz. Masih saya. Okey, sama.